Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Khassana bi khayri kitabin unzil wa akramana bi khayri nabiyyin ursil. وأتم علينا النعمة بأعظم من هذه الشرع من هذه الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Kita dapat mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan orang-orang yang bersama di dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan tersebut, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita sambung bacaan buku yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, wafat pada tahun 696 Hijrah, yang berjudul Al-Adhkar, zikir-zikir. Kita telah baca mukadimah berkenaan dengan Al-Ikhlas, tentang ikhlas itu. Jadi kita akan sambung semula mengenai ikhlas itu. Dan kita telah baca beberapa definisi oleh para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata qala rahimahullah, kami riwayatkan bahawa As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudai bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya. Mengerjakan suatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkan kamu daripada keduanya. Fudai bin Iyad saya telah sebut pada kuliah yang lalu, yang wafat pada tahun 187 Hijrah, yang merupakan ahli sufi yang terkenal. Dia mengatakan bahawa kita meninggalkan sesuatu perkara adalah riya. Biasa kita tahu bahawa kalau kita tunjuk depan orang bahawa dia kata riya, tapi kita meninggalkan sesuatu kerana manusia. Kita tinggalkan, kita nak buat baik, tapi dia sebabkan manusia, ada manusia orang kata aku buat baik, jadi dia tinggalkan kerana dia merasakan orang dia buat kerana untuk meninggalkan perbuatan tersebut kerana manusia, maka itu dikatakan riya menurut Fudai bin Iyad. Dan dia kata mengerjakan sesuatu amalan kerana manusia, jadi meninggalkan perbuatan kerana manusia adalah riya. Meninggalkan perbuatan kerana manusia adalah riya. Melakukan sesuatu perkara itu kerana manusia, kita sedekah, kita sembahyang, kita buat amal jariah, kita tolong bantu orang, kita buat itu kerana manusia untuk mendapatkan pujian daripada orang, maka itu dikatakan sebagai syirik. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya, daripada kamu buat itu kerana riya dan kamu lakukan perkara itu kerana manusia. Ini yang konsep yang dibawa oleh Fudai bin Iyad. Dari sikit daripada apa yang kita faham tentang makna riya itu. Yang biasa kalau kita tunjuk depan orang, kita katakan riya. Tapi Fudai bin Iyad mengatakan begitu. Kerana apa? Amalan tersebut itu kita buat kerana orang, memang kita syirik kepada Allah Ta'ala. Dia panggil oleh para ulama mengatakan adalah syirik khafi, yang kita tidak sedar. Kita merasakan bahawasanya orang lain, orang tersebut, apabila kita tunjuk depan orang tu tersebut boleh memberi habuan kepada kita, boleh memberikan dana kepada kita. Jadi di situ dia kata, dia panggil syirik khafi. Itu apa yang dijelaskan oleh Al-Fudai bin Iyad ini.
menunjukkan bahawa bahayanya kita melakukan satu perkara itu kerana manusia. Dan saya telah terangkan berbagai bentuk berkenaan dengan ikhlas itu. Berbagai bentuk tentang apa yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad ini, seorang ahli sufi yang terkenal. Berkata Syekh lagi, Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Haris Al-Muhasibi Abu Asad rahimahullah mengatakan, Imam Haris Al-Muhasibi ini wafat pada tahun 243 Hijrah, dilahirkan pada 170, merupakan ahli sufi yang terkenal dan memiliki beberapa buah buku berkenaan dengan tazkiyatun nafs, tentang memperbaiki roh spiritual kita. Ada Risalatul Mustajidi, Riayatul Huquq dan Riayatul Huquq dan sebagainya. Imam Haris Al-Muhasibi ini berkata, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya, penilaian orang lain terhadapnya, selama hatinya tetap bersih, tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amalan perbuatannya. Ini definisi yang dibawa oleh Imam ataupun dipanggil Syekh Haris Al-Muhasibi yang terkenal. Kalau kita baca buku-buku tentang zuhud, tentang tasawuf, tentang akhlak, Imam Muhasibi itu kenal di antara orang yang menceritakan tentang tazkiyatun nafs. Muhasibi sebenarnya dia pernah satu kisah sebelum semasa kewafatan ayah dia. Ayah dia mempunyai sebanyak 70,000 dinar. Tetapi beliau tidak mengambil harta tersebut sebagai harta berwarisan. Kerana apa? Dia menganggap bahawa ayahnya itu adalah seorang qadari, salah satu daripada pegangan akidah yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Disebabkan ulama ikhtilaf sama ada mengatakan orang yang mengikut qadariyah itu, sama ada mereka itu kafir ataupun masih lagi dalam Islam. Dengan sebab syubhah itu, kecelaruan itu, Imam Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan dia tidak mahu menerima pewarisan daripada ayahnya. Walaupun Imam Al-Muhasibi ketika dia mati, dia memerlukan kepada 1 dirham. Itu menunjukkan, kisah ini menunjukkan bahawa waraknya Imam Al-Muhasibi dalam menerima suatu perkara. Sehingga kan dikatakan, diceritakan tentang Imam Al-Muhasibi ini, apabila dia nak makan sesuatu makanan, jika makanan itu tidak halal, secara otomatik tangan dia akan berletak. Ini kisah yang diriwayatkan oleh tentang beliau dan disebut dalam buku-buku tentang biografi Imam Al-Muhasibi. Banyak lagi kisah-kisah dia, tapi tidaklah cerita secara terperinci. Dengan begitulah menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang warak, menjaga berkenaan dengan makanan, kalau syubhat dan sebagainya. Jadi Imam Al-Muhasibi ini yang wafat pada tahun 243 ini, dia kata orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain. Yang dimaksudkan jujur itu adalah as-shadiq, orang yang benar, jujur dengan perlakuan. Seorang itu melakukan perbuatan amal baik, tak kisah kita dikatakan amalan itu sedekah ke, amalan itu sembahyang ke, amalan itu membaca Al-Quran, membantu orang, menolong apa-apa perkara yang baik. Jika amalan orang jujur itu adalah dia melakukan perbuatan itu, dia tidak menghiraukan penilaian orang lain. Orang kata bagus ke, orang cerca dia ke, dia tidak hirau apa yang dibuat oleh orang lain. Dan yang kedua, dia kata tidak suka kepada pengorbanan orang lain akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal. Maksudnya apa yang dilakukan untuk mencarikan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sudut amal soleh itu, dibuat baik itu, dia bangun malam, bertahajud dan sebagainya, dalam kesulitan dia menghadapi membuat amalan tersebut, dia tidak mahu orang lain mengetahui apa yang dilakukan, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amalan perbuatannya. Tadi disebutkan bahawasanya dia tidak suka orang melihat perbuatannya yang baik, tetapi dia suka orang melihat perbuatan dia yang jahat, supaya
dia meletakkan diri dia sebagai seorang yang tawadu, tidak menunjuk-nunjukkan. Ini yang dinafsirkan oleh Imam Al-Muhasibi. Disebutkan lagi Syekh Imam Nawawi rahimahullah, dari Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah, dia berkata, ikhlas adalah nilai perbuatan seorang hamba sama ada pada zahir dan batin. Maksudnya dia buat secara lahir dalam hati dia, secara zahir yang dijelaskan, ataupun dia buat secara dia letakkan dalam hati. Jadi kedua-dua mesti sama. Dia tidak boleh hanya zahir saja, tapi luar tidak, dan tidak boleh zahir saja ataupun tidak di dalam hati, ataupun hanya dalam hati tapi tidak di luar. Jadi mesti kedua-dua sekali. Ini dia mesti oleh Mar'ashi, mesti amal itu ada lahir dan juga ada zahir dan juga ada batin. Kemudian yang diriwayatkan oleh kata Imam Nawawi rahimahullah lagi, kami riwayatkan bahawa Imam Ustaz Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, ikhlas adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dengan niat yang tulus. Maksudnya yang berarti dengan ketaatannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak kepada selainnya, baik untuk dilihat makhluk, untuk mendapat pujian atau mendapat suka kepada pujian tersebut dan sebagainya. Yang selainnya yang dimaksudkan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang takrifan yang dibawa oleh Abul Qasim Al-Qushairi tentang ikhlas. Maksudnya itu, kita buat sesuatu perkara itu adalah kita esakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan orang lain itu juga boleh memberi ganjaran kepada kita apa yang kita lakukan. Contohnya sembahyang. Kita sembahyang sunat, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu kalau kita buat itu kerana orang, kita menjadikan ada Tuhan, ada orang yang boleh memberikan pahala kepada ganjaran tersebut. Jadi yang dimasukkan ikhlas oleh Al-Imam Al-Qushairi, bahawa seorang itu yang ikhlas itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam niatnya. Hanya menjadikan Allah Taala sahaja yang boleh memberikan ganjaran kepada dia. Dia membaca Al-Quran, Allah sahaja yang boleh memberi, bukan orang yang dia nak tunjukkan kepada orang tersebut. Dia masuk masjid ataupun dia duduk depan orang ramai, dia baca itu untuk orang lain, itu dikatakan tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga kaitan dengan yang dimaksudkan oleh Al-Fudail bin Iyad tadi, ya, yang mengatakan bahawa amalan itu dibuatkan kerana manusia adalah syirik. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Imam Al-Qushairi, mengatakan bahawa apabila dia seorang itu adalah dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia mengatakan bahawa Allah Taala sahajalah yang memberi pahala atau ganjaran terhadap apa yang dilakukan. Yang boleh faham ya? Daripada penjelasan Ustaz tadi, kalau kita mengatakan satu perbuatan atas arahan manusia, dia akan berdiri kepada syirik. Betul macam tu? Ulang balik. Apa yang dilakukan atas arahan manusia, atas arahan manusia boleh jadi syirik. Bukan maksud dia itu. Bukan. Dia gini, sesuatu perkara dibuat kerana manusia. Dibuat contohnya, dia pergi masuk masjid, dia nak sembahyang. Dia masuk masjid, patut kita sembahyang sunat, kita masuk masjid ke sembahyang surau, kita niatkan untuk kerana Allah Taala. Habis dia masuk masjid, dia lihat orang lain ramai. Dia pula pakai baju pakai jubah dengan serban berlilit kepala. Patut dia niatkan, patut takbir, tengok apa ni hebat ni, pakai serban lagi, sembahyang lagi. Patut kan dia baca Quran kuat-kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Sedap buat surah aku ni, dia orang dengar. Itu dia buat kerana manusia, bukan arahan manusia. Dia buat amalan untuk manusia, bukan kerana Allah Taala. Yang dimaksudkan kerana Allah Taala itu adalah dia melakukan satu perkara itu, dia takbir Allahu Akbar itu, dia tidak memikirkan orang lain. Oleh itu yang disebutkan oleh Imam Al-Mar'ashi tadi, Imam Abul Harith Al-Muhasibi itu, dia tidak menghiraukan penilaian orang lain. Dia masuk masjid, dia tak hirau dah orang nak kata apa kepada dia. Kadang-kadang tu kalau kita masuk masjid, pada kuliah yang lalu saya sebut, bagaimana kita ni ada perasaan syak wasangka terhadap orang lain. Habis kita masuk masjid contohnya, ataupun kita buat amalan,
kita baca Quran, duduk kat masjid baca Al-Quran. Biasanya kita baca Al-Quran, kita selalu masuk masjid, kita baca sembahyang. Tapi apabila satu hari godaan syaitan, dia akan kata kepada kita, kamu nak sembahyang, cuba tengok orang sekeliling kamu orang kan tengok kamu ni melakukan perbuatan yang baik, nanti kamu akan riak kepada mereka. Jadi disebabkan amalan sebab kita merasakan orang lain akan mengata kepada diri kita itu. Itulah yang dikatakan godaan syaitan yang pertama. Yang itulah yang dikatakan meninggalkan amalan kerana manusia. Boleh faham? Okey, contoh macam ni. Saya terang kepada minggu lepas berkenaan dengan ikhlas. Okey. Konsep pertama, kita nak melakukan perbuatan baik. Kita tahu semua perbuatan yang Allah Taala suruh, sembahyang, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, itu adalah perkara yang baik. Tetapi perkara-perkara yang kita nak lakukan itu ada godaan-godaan syaitan. Kita akan jadi hati kita itu was-waskan. Okey, contohnya kita masuk kita masuk masjid. Saya beri contoh masjid sebab kita biasa dengan keadaan ini. Kita masuk masjid, tiba-tiba tengah sembahyang Jumaat contohnya. Masuk-masuk orang lain dah duduk. Orang dah azan, orang dah senyap nak tunggu imam berkhutbah. Kita masuk ni, orang lain macam seakan-akan kita merasakan orang lain semua tumpu kepada kita. Sebab orang lain semua duduk, kita seorang ni berdiri ni. Kita masuk masjid. Jadi kita merasakan orang melihat kita. Jadi kita rasa orang melihat kita ni. Lepas tu kita rasa pada diri kita, sepatutnya kita sembahyang sunat, masuk masjid, tahiyatul masjid kita baca sembahyang sunat. Tapi disebabkan kita merasakan bahawa orang lain memandang kita, dia kata, kalau orang tengok aku ni nak sembahyang, kan orang kata aku ni menunjuk, baik aku duduk. Maka dia duduk kerana dia menyangkakan orang lain itu mengata kepada dia. Apa yang dia buat itu, meninggalkan perbuatan baik itu, dia duduk tadi, disebabkan sangkaan dia terhadap orang lain, mengatakan orang lain akan menilai dia, itu dikatakan meninggalkan amalan kerana manusia. Dan amalan itu yang dikatakan oleh Fudailiyah dikatakan sebagai riak. Kalau riak ni maksudnya kita tunjuk depan orang, tapi tinggalkan amalan itu adalah riak. Masalah kita adalah kita menyangka orang lain. Dan persoalan yang perlu kita faham adalah, adakah hati kita boleh mengetahui hati-hati orang? Ini masalah kita sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni supaya kita nak menghukum seorang itu dengan zahir, bukan kita menghukum orang pada hati. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawasanya kaedah yang para ulama menyebutkan bahawa al-hukmu ala zawahir wallahu yatawalla sarair, hukum pada zahir, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui perkara-perkara yang dalam batin ini. Satu lagi masalah satu lagi tentang apabila seseorang itu dalam niat hati. Hukuman yang kita nak lakukan terhadap orang dalam hati ini, dalam kisah yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi dan kisah Khalid bin Walid, dalam peperangan yang Rasulullah utuskan oleh Khalid bin Walid untuk pergi perang. Pada satu hari itu, seorang itu dia pergi perang, sampai seorang tu nak pancunglah kepala dia. Kemudian orang tu mengucap, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu Khalid bin Walid, kamu takut dengan pedang sebab tu kamu ni mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Khalid bin Walid kata apa? Aku pancung kau. Apa engkau takut dengan pedang? Bukan sebabnya kamu nak masuk Islam, tapi disebabkan pedang. Dia bunuh ramai orang. Walaupun orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, tetapi kisah ini sampai beritanya kepada Nabi SAW. Apabila dengar Nabi SAW kisah yang dibuat oleh Khalid bin Walid, Rasul kata, aku melepaskan diri daripada perangan yang dibuat oleh Khalid al-Walid. Adakah kamu, ditanya kepada Khalid al-Walid, adakah kamu telah membelah dada dia untuk mengetahui apa dalam isi dia? Itu persoalan Nabi kepada Khalid al-Walid. Kita tidak boleh mengatakan orang tu, kalau dia orang tu kata mengucap kalimah syahadah, kita hanya menghukum apa yang dibuat, dan kita mendidik hati yang di dalam dia. Yang kita nak sangka kepada orang tu sebab dia takut pedang lah dia mengucap, bukan. Tapi
dengan lahir dia, zahir dia tu, dia mengucap dua kalimah syahadat, maka kita hukum apa yang di zahir itu, bukan kita hukum apa yang di dalam. Itu contoh. Banyak lagi. Sebenarnya prasangka yang kita ada adalah menyalahi apa yang sepatutnya kita faham. Dan apa sebenarnya kita ni syak prasangka. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam banyak ayat Quran, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya kebanyakan prasangka itu adalah satu jenis dosa. Kita syak prasangka kepada orang lain. Oleh itu pergaduhan di antara orang lain disebabkan salah faham. Syak prasangka kita ada. Kita tengok orang tu kadang-kadang tu tak pakai selipar, contohnya di jalan-jalan tak pakai selipar sebelah. Waktu kita kenapa dah pakai selipar, kita menghukum orang tu secara zahir. Ataupun kita lihat seorang itu baca Al-Quran, wah ramai-ramai betul baca Quran. Lepas tu kita syak prasangka tu, nak tunjuk ke orang tu. Jadi kita syak, kita sentiasa ada perangai untuk menilai orang lain apa yang kita tak nampak. Jadi perkara-perkara inilah yang Allah Ta'ala tak beri. Dan begitu juga dalam masalah tadi, masalah apa yang saya sebut sebelum ni adalah masalah kita menghukum orang lain. Dan juga masalah kita sendiri nak mengikhlaskan diri. Kita jangan menjadikan orang lain itu menghukumkan kita. Ini masalah kita dalam segi persepsi ataupun wasangka kita terhadap apa yang orang sekeliling kita lihat. Nanti dia ada jelaskan sikit dalam ni oleh Abu Ali At-Taffaq tentang penilaian itu perlu dilihat. Kita jangan menilai orang yang menilai kita, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Haris Al-Muhajiri. Boleh faham kan? Kemudian satu lagi, sebab benda ni rasa saya perlu penjelasan. Kata Syekh tadi, Syekh Al-Mar'ashi, dia kata kita buat suatu amal ikhlas ni adalah daripada zahir dan juga batin. Zahir kita nyatakan, batin dalam hati kita. Persoalannya, adakah sedekah? Contohnya seorang itu mau sedekah, dia letak apa? Dia buat cek 50,000. Tunjuk depan orang. Tunjuk depan orang, dia sebab saya nak sedekah kepada Rohingya contohnya. Saya nak sedekah kepada Palestin. 50,000. Persoalannya, kebanyakan kita menjadi prasangka kepada orang itu adalah menunjuk. Ini persepsi yang salah sebenarnya. Kita boleh menghukum orang itu dengan apa yang kita nampak. Ini persepsi yang salah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyertahkan sedekah kamu, kita tunjuk depan orang, kita ni sedekah, saya ni sedekah. Itu adalah perkara yang baik. Fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu nak sembunyi pun lebih baik juga. Tak ada masalah, sama ada kamu nak tunjuk depan orang ataupun kamu nak sembunyikan, itu benda perkara yang sama. Oleh itu Syekh tadi Abu Zaid Al-Mar'ashi kata apa? Di antara zahir dan juga batin itu sama. Nanti ada disebutkan oleh Dunnun Al-Misri. Dia sebut apa? Di antara celaan dan juga pujian itu sama je. Orang nak puji dia ataupun nak cela dia sama je. Apa? Kerana keikhlasan itu kerana Allah Ta'ala, bukan sebab penyedaian manusia. Masalah satu lagi adalah masalah kita menunjukkan amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW menjadi kedua kepada kita semua. Jadi kedua ini mesti menunjuk. Adakah Nabi SAW itu menunjuk kepada manusia, riak kepada manusia? Bahkan tidak, ataupun sama sekali Rasulullah tidak melakukan perbuatan itu kerana manusia, tapi adalah kedua. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak etika yang begitu besar, begitu agung, begitu hebat. Kalau tidaklah jadi orang tu Nabi SAW jadi kedua. Kalau Nabi tak tunjukkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya Muhammad itu, sesungguhnya bagi kamu Rasulullah itu apa? Qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik. Nak bagi contoh itu mesti ditunjukkan. Rasulullah sedekah, Sayyidina Abu Bakar sedekah, Sayyidina Umar sedekah, Sayyidina Osman sedekah.
Sehingga mereka tahu bahawa macam mana sedekahnya Sayyidina Umar, bagaimana sedekahnya Abu Bakar, bagaimana sedekahnya Osman bin Affan. Abu Bakar sedekah harta seluruhnya tanpa bagi-bagi dah, dia beri semua harta. Bila dia nak infak berjihad fi sabilillah, maka dia infakkan semua sekali. Umar pula dia akan menginfakkan separuh pada harta dia. Ni kata macam mana kita boleh riwayatkan hadis tentang mereka para sahabat ini kalau mereka tidak menunjukkan apa yang mereka lakukan. Sayyidina Osman menghantarkan mengutuskan beratus-ratus ekor, berpuluh-puluh ekor unta untuk pergi perang, yang membekalkan untuk peperangan. Begitu hebatnya para sahabat. Kerana kedua mereka kepada kita, bukan dia nak tunjuk, tapi kedua. Jadi perkara itu, apa yang kita lihat orang yang sedekah 50,000, kita jangan menjadi syak wasangka terhadap mereka. Yang penting sekali adalah kita mestilah berfikiran positif. Masalah kita berfikiran positif ni masalah. Kita negatif di terhadap orang lain. Cuba kita kata pada diri kita. Kita kata orang tu nak bayar, nak beri 50,000 kepada Palestin contohnya. Nak berikan kepada Rohingya contohnya. Bantuan kepada orang miskin contohnya. Kita kena kata pada diri kita. Orang tersebut telah memberi 50,000 kepada Rohingya masa banjir contohnya. Tapi kita kena kata pada diri kita, aku RM1 pun tak nak beri lagi untuk beri sumbangan tersebut. Tapi kita kena positifkan diri kita. Orang tu tak buat baik-baik, kita ni bila lagi nak mengikut perkara yang baik tersebut. Ini perkara positif yang perlu kita faham dalam hati kita. Bukan kita lihat orang tu buat baik, kita sakwasangka terhadap mereka. Inilah perkara-perkara yang perlu kita faham dalam masalah kita mengikhlaskan diri, kita menzahirkan amal perbuatan kita, amal soleh kita. Ada masalah kita nak jelaskan. Tetapi masalahnya adalah godaan syaitan. Syaitan akan mensyawasangka terhadap diri kita. Oleh itu setiap kali kita nak lakukan amal ibadat, mestilah kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita baca Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ikhlaskan niat terus. Kalau kita tak baca a'udzubillahi, syaitan akan menggoda kita. Dia akan syakkan kita dia akan tuduh orang tu buat jahat kita ni. Saya tunjuk saya ni baik. Itu semua godaan syaitan sebenarnya. Kita mesti melawan. Dia panggil mujahadatun nafs. Tidak dinamakan mujahadatun nafs, melainkan kita melawan apa yang dibuaskan oleh syaitan. Oleh itu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita, Nabi mengajarkan kita suruh kita baca surah An-Nas, Al-Mu'awwidhatan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kena baca supaya kita menjauhkan diri daripada syawasangka tersebut, waswas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan waswas di dalam hati manusia itu. Itu kena baca. Bukan sekadar kita baca, tetapi untuk menjauhkan diri daripada syawasangka, godaan-godaan syaitan. Bukan senang, nak jadi baik bukan senang namanya. Godaan syaitan kita tak sedar. Dia panggil oleh Syekh Ibnul Jauzi, dia panggil talbisul iblis, pemakaian iblis. Iblis menyamarkan dia kelabu, menyamarkan kita dengan perkara-perkara yang baik, tetapi benda itu tak baik. Mudah-mudahan boleh faham lah kot. Kata Syekh lagi, Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sementara itu Sayyid Jalil Abu Muhammad Sahal bin Muhammad Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, seorang yang beruntung mencari penafsiran kata ikhlas. Terjemahan dia payah sikit nak faham. Dia maksudnya gini, orang-orang yang beruntung itu adalah telah cuba untuk mencari apakah yang dimaksudkan dengan makna ikhlas itu. Ini maksud dia kata itu. Namun tidak diketemui melainkan akan disebut ini. Itu maksud dia. Dia kata namun dia tidak menemui selain kalimah ini. Maksudnya tidak menjumpai penafsiran tentang ikhlas itu melainkan apa yang disebut akan datang ini. Itu apa dia? Ikhlas itu adalah seluruh gerakan dan diamnya, baik ketika sendiri maupun bersama orang lain, hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dicampuri oleh keinginan, hawa nafsu dan perkara-perkara keduniaan. Kali ini dia terjemahan dia lainan sikit, boleh maksud lebih kurang lah. Maksudnya setiap pergerakan dia bergerak, melakukan perkara baik, ataupun dia senang
Dia berzikir kesenyap tu, berzikir sampai tu ingat dalam hati berzikir. Sama ada juga dalam keseorangan, dia bersendirian maksudnya. Ketika bersendiri maupun bersama orang lain. Sebenarnya dalam ayat ini menunjukkan apa? Dalam keadaan dia terang-terangan. Terang-terangan maksudnya bersama orang lain. Boleh diterjemahkan bersama orang lain ataupun dalam keadaan keterangan. Wa alaniyatan. Disebut dalam tu fi sirri wa alaniyati. Maksudnya dalam terang-terangan. Duduk depan orang, dia buat baik. Dalam keadaan begitu, apa dia? Perbuatan yang dilakukan itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam pergerakan dia buat amal baik. Kalau amalan itu perlu bergerak, dia perlu bergerak. Jika amalan itu duduk senyap pun, kita berzikir. Duduk senyap pun, amal baik juga, kita berzikir. Dalam keadaan dia berseorangan dan juga dalam keadaan orang ramai, dia buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan ikhlas. Ini masuk kesimpulan apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad As-Sahali. Hendaklah, dia kata apa? Kepada hawa nafsu, dia kata hendaklah diperuntukkan kepada Allah. Dia buat melakukan perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dicampuri oleh keinginan. Maksudnya keinginan itu kehendak-kehendak dia ataupun hawa nafsu dia. Dan perkara-perkara keduniaan. Dia buat tu bukan untuk lain. Dia duduk senyap ke, dia bergerak untuk buat baik. Bergerak ni macam-macam untuk buat baik. Kita tolong orang buat baik, kita mengalihkan sesuatu perkara yang menghalang perjalanan itu buat baik. Jadi perbuatan-perbuatan tersebut dalam keadaan dia bersendirian ataupun dalam keadaan beramai, dia buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mencampuri urusan tersebut dengan hawa nafsu dia. Contoh dia buat ni, saya ni buat ni alang-alang lah contohnya. Saya nak tolong mak saya ni tak ada duit contohnya. Tak boleh macam tu. Dia mesti kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada benda-benda keduniaan, tidak ada mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Kerana apa? Kalau kita lihat di antara konsep Islam tentang ikhlas ini, kepentingan ikhlas, di antara barat dan Islam, barat hanya memilih kepada sudut material, benda yang boleh didapat oleh panca indera. Hari itu kalau traffic light, warna hijau, merah, kuning. Merah dulu, merah, kuning, hijau. Kalau tak ada orang, tengah malam kita jalan, merah, tapi kereta kendaraan tak ada, kita mesti dah sejauh lah, tak ada kereta, apa? Nak duduk situ. Ramai dah dekat saya duduk kat UKM tu, dekat traffic light kat UKM tu, berapa ramai anak pelajar kena rompak sebab dia bertunggu kat situ kat warna merah tengah malam. Akhirnya dia duduk situ sebab orang tu sekali orang rompak, tak apa dia berhenti kat situ. Jadi dia tak saya sebut ni masalahnya merah tu kita berhenti. Jadi biasanya kita ni ada setengah kita ni terus je lah, tak ada kereta buat apa kita nak duduk situ kan. Tapi kalau kat negara barat, dia melihat bahawa lampu merah, kuning dan hijau itu adalah satu peraturan, maka hendaklah diikuti. Perkara tersebut sebenarnya adalah material, keduniaan semata-mata. Jadi perkara tersebut hanya terhad kepada dunia. Kalau kita bagi kita Islam, Allah Ta'ala melarangkan satu perkara, melarangkan haram. Kita ada di antara perbuatan kita, peraturan yang Allah kata jangan lagi minum haram. Yang kedua adalah kita ni, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua perkara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan peraturan itu adalah disebabkan peraturan yang pertama, yang kedua adalah kerana Allah Ta'ala dijadikan akidah ke dalam amal perbuatan kita. Boleh faham kata Syekh lagi, dia kata tidak dicampuri oleh keinginan hawa nafsu, keinginan satu hawa nafsu dan perkara-perkara keduniaan. Kata Syekh lagi, kami riwayatkan bahawa Ustaz Abu Ali At-Taqqah rahimahullah mengatakan, ini definisinya lagi, ikhlas adalah menjaga diri dari penglihatan makhluk, sedangkan jujur adalah melepaskan diri dari ketaatan kepada hawa nafsu. Dia nak membezakan di antara ikhlas dan juga sadiq. Apa? Jujur dan juga ikhlas ni lebih kurang senang maksud dia. Tapi dia nak bezakan di antara ikhlas dan kejujuran itu. Jadi dia kata ikhlas itu menjaga diri daripada penglihatan manusia, makhluk, ataupun yang, dan jujur itu adalah melepaskan diri daripada ketaatan mengikut hawa nafsu. Okey. Orang yang ikhlas, dia terangkan lagi. Orang yang ikhlas itu tidak memiliki sifat riya, dan orang yang jujur itu tidak memiliki kebanggaan diri.
Maksudnya dia mesti ikhlas. Dia ada satu lagi, mesti jujur. Walaupun dia ikhlas, duduk sendirian. Contohnya dia ikhlas, dia duduk sendirian. Dia berzikir tengah-tengah malam. Pukul 3, pukul 2 dia bangun malam. Dia berzikir, dia bertasbih, baca Al-Quran. Kadang-kadang itu dia akan rasa takjub pada diri dia. Ini masalah. Godaan syaitan dia macam itulah. Dia seliputi dengan apa-apa yang supaya dirosakkan amalan dia tanpa disedari. Jadi tengah-tengah malam, kita masuk pada diri kita. Orang yang tidur, apa ni, aku buat bangun malam, ibadatkan Allah Ta'ala. Dia menyaksikan diri dia tu buat. Itu dikatakan ta'ajub. Ujub, ta'ajub pada diri dia. Ini dia Syekh kata apa? Orang yang ikhlas itu tidak memiliki sifat riak. Riak itu maksud dia tidak menunjukkan pada orang. Sebab dia definisi ke atas tu, ikhlas adalah menjaga diri dari penglihatan makhluk. Duduk seorang-seorang ke tengah malam, sembahyang tahajud, baca Al-Quran ke tengah malam, pukul 2, orang tak lihat. Itu satu. Kejujuran itu adalah dia apa? Melepaskan diri daripada ketaatan kepada hawa nafsu. Dia tidak merasakan dia buat tu, oh ni aku buat, ni orang lain mana buat, aku buat seorang ni. Aku bangun malam, orang lain bukan senang nak bangun malam ni. Kita rasa takjub dengan apa yang kita lakukan. Jadi kejujuran itu adalah jauh daripada perkara tersebut. Dia kata orang yang ikhlas itu tidak memiliki sifat riak, dan orang yang jujur tidak memiliki kebanggaan diri. Dia tidak akan merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita apa yang kita lakukan. Allah Taala kurniakan kepada kita. Kita buat sembahyang, kita sembahyang, kita bersedekah. Kita jangan rasakan bahawa kita ni yang boleh melakukan perkara tersebut. Sebenarnya Allah Ta'ala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, Nabi mengajar kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan, bantukanlah aku ini untuk taat kepada kamu. A'inni ala dzikri. Taat, berzikir kepada kamu. Zikir itu masuklah sembahyang, baca Al-Quran, buat apa perkara-perkara yang baik. A'inni ala dzikrika, mengingat engkau, tolong aku, bantu aku dalam mengingat engkau, wa syukrik, dan bersyukur kepada engkau. Berapa ramai orang dapat nikmat kepada Allah Ta'ala tapi tidak bersyukur. Berapa ramai orang dapat nikmat Allah Ta'ala, dia melupai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia sakit baru teringat, apabila dia susah baru ingat Allah Ta'ala. Jadi Allah sebut doa. Jadi itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Nak menunjukkan bahawa amalan yang kita lakukan itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pencipta ini, dia jadikan manusia, dia berikan nikmat kepada manusia. Nikmat dia macam-macam. Nikmat mata kita boleh lihat, nikmat kita mulut kita boleh bercakap. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita amal ibadat. Allah ajarkan kita, nak suruh kita bersyukur kepada dia, Allah ajar kita macam mana sembahyang. Allah nak suruh kita memuji kepada dia, Allah ajar kepada dia, kepada kita bagaimana kita nak bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nabi ajar dua kalimah, dua perkataan yang mudah disebut. Khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, berat timbangannya di akhirat nanti. Habibatani ila rahman, dia adalah kalimah-kalimah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada kita bagaimana kita nak bertasbih kepada dia. Allah nak suruh kita bersyukur kepada Allah, ajar kita. Allah nak suruh kita sembahyang, Allah ajar kita bagaimana nak sembahyang. Aqimus shalah wa atu zakat. Allah nak suruh kita buat baik, Allah ajar kita bagaimana kita nak berzakat. Allah nak suruh kita ni tolong orang, Allah ajar kita bagaimana kita nak bersedekah. Jadi kita jangan merasakan bahawa dengan amal ibadat ini kita yang lakukan. Itu masalah kita bila jadi macam ni, kita tidak ada sifat jujur. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Ustaz Abu Ali Ad-Daqabi. Jadi mesti ikhlas, tidak menunjuk pada orang, dan yang kedua adalah tidak memiliki kebanggaan terhadap apa yang dilakukan. Kemudian lagi dari Dhunnun Al-Misri rahimahullah, kita beri ruang buat azan.
kata Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah, daripada Zunnun Al-Misri rahimahullah, dia berkata, 3 perkara yang merupakan tanda-tanda keikhlasan. Definisi yang lain. Yang pertama sekali, kedudukan yang sama di antara pujian dan cercaan dari masyarakat umum. Yang kedua, lupa ataupun melupai tentang amalan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah mengharapkan pahala amalan di akhirat. Ini yang definisikan oleh Zunnun Al-Misri. Sebenarnya ada berkait rapat dengan sebelumnya. Lepas ni saya akan jelaskan sikit. Yang dimaksudkan kedudukan yang sama di antara pujian dan cercaan daripada masyarakat umum. Maksudnya apa yang dia buat itu, dia bukan dia memilih kepada untuk dapat pujian, dan cercaan yang dia dapat itu adalah tidak memberi apa-apa makna kepada dia. Kerana apa? Kita akan kembali kepada definisi yang disebutkan oleh ahli sufi yang sebelum itu, yang seperti Al-Muhasibi. Dia kata apa? Dia tidak mempedulikan kepada penilaian orang lain. Oleh itu kalau kita lihat kisah kisah seorang lelaki yang bersama dengan keluarga dia ataupun isteri dia ataupun anak dia dengan keledai. Dia bila berjalan, dia naik, semua sekali naik menunggang kedai. Anak dia 3 orang. Dia, anak dia, isteri dia. Lalu satu tempat orang kata apa? Apalah kamu ni menyeksa binatang? Maka dia dengar orang cakap tu, dia turun. Turun lah. Menyeksa binatang kamu berat, kesian binatang. Turun. Dia turun. Dia dengar cakap orang tu, dia turun. Dia jalan-jalan. Lepas tu orang kata kepada dia, apa dah kamu ada binatang, kamu tak naikkan binatang? Maka naik pula binatang tersebut. Maka dia naik binatang. Lepas tu dia kata apa? Kamu naik seorang. Kemudian dia kata, kenapa kamu biarkan anak-anak kamu pula duduk bawah? Lepas tu dia bawa ke anak pula. Sampai orang kata, kenapa kamu biarkan anak-anak kamu duduk bawah? Tolong jadikan pegangkan tali keledai tersebut. Lepas tu dia tukar pula, anak dia di atas, isteri duduk atas, dia duduk bawah. Apalah kamu ni, biarkan ayah kamu duduk memegang tali tersebut. Jadi dia disebabkan mendengar apa-apa orang yang sebut mencerca ataupun mengkritik dia, dia ikut apa saja. Jadi masalahnya nak cerita kat sini adalah kita jangan menghirau apa yang kita nak ambil iktibar, adalah kita jangan menghirau apa orang lain sebut. Kita buat baik, kita tahu amalan itu baik, kita baca apa itu baik, sembahyang tahajud itu baik, sedekah itu baik, tolong menolong orang lain itu baik, membantu orang miskin itu baik. Cukup dengan dia adalah perbuatan yang baik, maka kita jangan hirau perkara-perkara yang lain. Jadi jangan hirau dengan penilaian orang yang terhadap diri kita. Jangan kita hirau pada orang yang orang mencuci kepada kita. Apalah kau ni sedekah RM10,000, berilah kepada ini rumah ke, buat ke, tanah buat bisneskan sikit. Dan kita hirau. Bila kita dengar tu, orang cuci kepada kita, kamu beri RM10,000 banyak ke RM20,000? Buatlah bisnes sikit ke, buat sikit-sikit. Jadi kita jangan menghirau apa yang apabila kita lakukan satu perkara itu perkara yang baik, maka kita jangan hirau apa yang disebutkan orang lain. Kita buat terus. Contohnya orang kita lakukan, Nabi SAW dia bangun malam sehingga membengkak kaki-kaki baginda SAW. Jangan kita kata kalau kita ni bengkak, kita ni rasa sakit-sakit badan, kita kata kamu ni bangun malam tak sedar kamu ni patut jagalah diri sikit, janganlah terlalu banyak bangun malam. Jadi disebabkan cercaan orang kepada kita, kita tinggal tak bangun malam. Kamu ni dah tua, tak payahlah bangun malam sangat, nanti kan cepat mati contohnya. Jadi yang kita dengar apa orang lain cakap, kita buat apa yang kita sekiranya perkara tersebut adalah perkara yang baik, kita buatkan. Saya pernah ada seorang datang kepada saya, dia kata, Ustaz, saya ni sebenarnya daripada kecil saya ada gastrik. Saya tak boleh puasa. Tetapi disebabkan saya ni saya bertekad untuk nak berpuasa, sehingga kan saya ni kalau sakit-sakit benar memang tak tahan. Sakit benar, memang sakit gastrik, tapi saya cuba berpuasa. Sehinggalah pada hari beberapa tahun yang lalu, tahun lepas, dia kata lebih kurang itu, dia kata saya tidak mengalami kesakitan gastrik.
sampai sehingga kan dia tidak dia melakukan walaupun perkara itu susah. Orang lain kata apa? Tinggallah, kalau isteri sakit, ambillah bayar fidyah. Tapi dia tidak menghiraukan apa yang orang lain buat, dia buat. Jadi perkara itu tersebut adalah amal-amal yang baik. Kita merasakan perkara itu adalah baik, kita lakukan. Dan kita menghiraukan orang lain. Kalau kita rasa itu adalah baik bagi diri kita. Tapi kena ingat bahawa menyakitkan diri itu bukanlah satu ibadah. Kalau kita buat kerja tu menyusahkan kita, menyusah itu bukan ibadah. Tapi apa yang Allah Ta'ala perintah itu adalah ibadah. Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan siapa yang berjalan ke masjid, maka setiap langkah yang dilangkah itu mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah pergi ikut jauh. Ada kereta di bawah jalan kaki, rumah dia 2 km jalan kaki. Dia hilang, naiklah kereta. Waktu kerja pula nak pergi naik jalan kaki. Jadi kita kena fikir perkara-perkara tersebut. Maksudnya jauh, bukannya masuk jalan kaki, langkah tu. Walaupun dari secara zahirnya adalah langkah. Dan seterusnya, saya nak habiskan mengenai ikhlas ini. Kata Syekh lagi, dia kata kedudukan sama di antara pujian dan cacaan. Sama ada puji ke orang tak puji ke, sama. Dia tidak menghiraukan. Itu tanda keikhlasan yang pertama. Yang kedua adalah melupai tentang amalan yang dilakukan. Dia lakukan satu perkara itu, dia lupa. Bukan masa dia lupa, contoh dia semayang zuhur. Bukan dia lupa semayang zuhur tu, dia tak ingat kan, dia buat tak ingat. Macam tu. Dia lupa apa, dia sedekah orang, dia pun tak ingat bila dia sedekah, berapa banyak dia sedekah. Itu dikatakan tanda-tanda keikhlasan. Dia tak ingat apa yang dilakukan. Dia cuba melupai apa yang dilakukan. Itu dikatakan ikhlas. Yang kedua, sifat kedua dia. Dan yang ketiga adalah mengharapkan pahala amalan di akhirat. Jadi tidak mengharapkan ganjaran orang lain. Tidak mengharapkan kalau dia buat baik ini dia harapkan dapat ganjaran ke, dapat anugerah ke, dapat minyak ke, dia tidak mengharap. Ini dikatakan ikhlas yang sebenar. Ini kata Zunnun Al-Misri. Kata Syekh lagi, Imam Nawawi kata lagi, kami riwayatkan bahawa Al-Qushairi yang kita sebutkan tadi, rahimahullah mengatakan kejujuran yang paling minimal itu, as-sidqu tu, sebab kita cerita tentang ikhlas dan juga kebenaran ataupun jujur itu, yang paling minimal adalah kedudukan yang sama dalam keadaan tersembunyi dan juga terang-terangan. Sama ada dua seorang ataupun dua beramai-ramai, sama je. Tidak ada membezakan dia. Banyak tu dah dia baca Quran semasa dia seorang, banyak tu dah juga bersama orang lain pun dia baca banyak tu juga. Tidak mengurangkan, tidak melebihkan, sama je. Kata Syekh lagi dari Sahal At-Tustari rahimahullah, dia berkata bahawa kejujuran tidak dapat dihidup oleh orang yang berkompromi dengan dirinya sendiri atau orang lain. Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak tidak berkompromi dengan diri sendiri, untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Kata Syekh lagi, itulah habis. Dia kata perkataan para ulama ataupun kata-kata ulama tadi mengenai hal ini tentu masih banyak lagi, tapi yang telah saya sebutkan dirasakan sudah cukup berkenaan dengan ikhlas ini. Jadi itulah pada awal buku Al-Azkar ini menceritakan tentang keikhlasan, supaya apa yang kita nak lakukan daripada zikir-zikir yang akan disebut selepas ini, kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah bab yang perlu kita faham tentang keikhlasan. Kita perlu banyakkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada godaan-godaan syaitan yang tidak betul, daripada persepsi-persepsi yang dibawa, daripada syak wasangka yang ditujahkan oleh godaan syaitan. Jadi kita kena sentiasa, setiap kali kita nak lakukan satu perkara, mestilah kita baca A'udzubillah ataupun kita baca Al-Mu'awwidhatan, surah Qul A'udzu Falaq, surah Qul A'udzu Birabbin Nas, supaya kita jauhkan daripada godaan-godaan syaitan. Kalau keikhlasan itu begitu payah kita nak lakukan. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang ikhlas itu adalah orang yang selamat daripada gangguan syaitan. Macam ayat
la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian dengan syaitan, syaitan kata, aku tak sujud kepada Nabi Adam, tapi aku nak merosakkan mereka. La'uwiyannahum ajma'in, aku nak rosak, nak goda mereka. Tapi dia ada satu perkara yang dia tidak buat, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba kamu yang ikhlas. Orang ikhlas tidak dapat digoda. Oleh itu kita perlu ikhlaskan dia, cuba. Ikhlas ni ada satu benda yang perlu kita praktikkan. Ada bukan kita nak buat tak nak buat, tak, kita kena praktikkan. Dia memang payah. Kita dalam hati ni memang payah. Biasa kita datang ke apa ni, kita nak buat perkara, orang lain nak, kita rasa orang lain nak tengok kita. Kenapa tunjuk saya ni bagus sangat? Kalau orang kata kita dalam hati tu masalah kita. Jadi kita kena lawan tu, bukan baca sebutlah, kita baca Al-Mu'awwidhatan fa'udul fatah, Qur'anul binas, atau kita baca A'udzubillahi minasyaitanir rajim, supaya kita jauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Dalam keadaan seorang pun begitu juga. Bukan dalam ramai-ramai, dalam seorang kadang-kadang kita rasa, kita ni rasa sedap tau, kita baca tahajud sembahyang pagi, sembahyang subuh berjemaah, kita rasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Ini pun syaitan juga. Bukan hanya kita tunjuk depan orang itu adalah riak, tetapi kita buat ujuk, rasa keujuban, ujuk takjub pada diri kita ni, hairan dengan ibadat yang kita lakukan. Ini adalah satu perkara yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dan kita hendaklah sentiasa meminta kepada Allah Taala supaya kita ni jauh daripada godaan-godaan syaitan ini. Kita kena pandai, kita pandai dalam memahami apa yang kita lakukan. Sebagaimana perkara itu adalah baik, kita buat. Jangan kita fikir dia lain. Oleh itu kita jangan melihat penilaian orang lain. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan pada hari ini tentang ikhlas. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang kita sambung tentang apa itu zikir, kelebihan berzikir dan sebagainya, seperti mana yang dijanjikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam buku yang berjudul Al-Adhkar, zikir-zikir ini. Jadi saya akhiri dengan aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.